Sedikit ataupun komen berkenaan perkara ini. Thank you for your question. That was very long. Let me try and understand what you're trying to say. First of all, pasal customer. Berkenaan customer yang tidak puas hati berkenaan perkhidmatan that you serve to the Malaysian. How do I respond? I have no idea how to do this. Okay, jika tiada komen, so kita back to the second question. What's other planning that KFC do for another 10 years to the Malaysian especially? In the next 10 years, we hope to expand the number of outlets, and we're currently undergoing a campaign where we're going to bring back the freshness and the service quality back to KFC. Okay. Yep. Thank you. Any other comments on the service? Or in the upcoming months, we'll be having a promotion based on the speed of service and service with a smile in our efforts to bring back our customers back to our outlets as a place for good times, great food. Soalan yang lain, any other contribution KFC done to the society for Malaysian especially? KFC regularly involves itself in CSR projects, such as our Project Penyayang, which twice a year we will give out free KFC to several hundred orphanages and homes. And apart from that, we also sponsor a few initiatives, such as Whispers of Hope, which is for the deaf, in conjunction with KPJ. Thank you for your comments. Okey puan, saya wartawan daripada Media Prima ingin bertanyakan berkenaan ketidakpuasan hati daripada pelanggan Touch 'n Go berkenaan kerosakan di pintu pagar setiap kali customer menggunakan lebuh raya. Sila beri komen sedikit. Terima kasih di atas feedback. Pihak Touch 'n Go sebenarnya prihatin terhadap I've lost words. Sorry. What's the question just now? Okey, masalah yang dihadapi oleh pengguna-pengguna, pihak kami sedang membaik pulih keadaan di tempat yang terlibat. Okey, ada tak agaknya cara-cara untuk mengatasi ataupun tindakan yang diambil oleh pihak Plus atau Touch 'n Go untuk mengatasi masalah ini? Pihak kami dan pihak Plus sedang bekerjasama untuk mempercepatkan pembaikan pulih di sekitar kawasan Plus, dan kami berharap kami akan dapat membaik pulih secepat mungkin. Ada tak apa aktiviti yang dibuat oleh Touch 'n Go bagi mengubah perseption yang kita dapat tahu, yang di mana Touch 'n Go kini tidak memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat Malaysia? Okey, sebagai kad prepaid yang utama di Malaysia, sesungguhnya kami sedang memperbaiki mutu perkhidmatan kami, dan kami juga sedang berbincang dengan pihak terbabit untuk memberikan perkhidmatan yang lebih bagus. Terima kasih puan atas bersama tadi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton di rumah. Untuk kali ini kami ada membawakan seorang tetamu yang istimewa dalam studio hari ini, studio Wanita hari ini, iaitu kami akan membincangkan tentang hal ehwal wanita, bukannya hal ehwal wanita lah, tapi kepentingan wanita. Untuk terutamanya kami telah menjemput Puan Siti Badariah dari KTM Berhad bagi memberikan penerangan yang lebih terperinci tentang kos wanita yang kita tahu.
telah disediakan oleh KTMB sendiri. Okey, selamat datang Puan Siti kepada ke studio kami. Okey, kami ingin tanya tentang apakah sebenarnya kepentingan coach wanita ini kepada semua pelanggan KTMB? Okey, terima kasih Cik Lin. Sebenarnya KTMB membuat coach wanita sekarang ni kerana kebanyakannya, kalau nak diikutkan, sebanyak 60% daripada pelanggan kita sememangnya adalah daripada wanita. Jadi kita mewujudkan coach ni untuk khas bagi mereka, untuk lebih menjamin dan juga bagi mengelakkan mereka daripada kita terima kes seperti diraba dan sebagainya. Kerana untuk pengaturan kita memang tak ada percentage yang tinggi, sebab kita menerima laporan lebih daripada 2% kalau mengikutkan berlaku sexual harassment kepada wanita ni. Tetapi disebabkan kita ingin mengelakkan perkara ni daripada terus berlaku, jadi kita dengan pengurusan yang baru ni, kita membuat keputusan untuk membuat coach yang khas bagi wanita, bagi mereka lebih selesa untuk pergi bekerja, untuk keluar dan sebagainya. Jadi bila dah menerima bagai aduan tentang coach wanita ni, apakah langkah yang telah diambil oleh pihak KTMB sendiri bagi menangkis semua aduan-aduan ini? Okey, buat masa ni kita telah menambah kita punya pegawai keselamatan di dalam coach, dan juga kita juga telah letakkan beberapa pegawai bantuan untuk meronda di sekitar kawasan stesen kita. Dan kadang-kadang ada juga pegawai yang akan memasuki train ni secara rawak untuk melihat sama ada pelanggan lelaki ada memasuki coach ini, dan juga kita akan memberi amaran bertulis kepada mereka berkenaan perkara ini. Dan kita juga telah membuat poster dan brosur dan juga kawasan khas bagi pelanggan-pelanggan wanita ini. Thank you. Okay, thank you. 5 seconds. 4, 3, 2. Good morning everyone and welcome. We have Encik Helmi here, who is from Proton. He's here to talk about the new car that was just launched. I'm sure you all would have heard about it. So without much ado, let's go. Encik Helmi, can you tell us more about this car and what exciting features can we expect from it? Okay, thank you Ms. Lela. And first of all, to Malaysian, terima kasih kerana sekali lagi memberi memberi penghargaan kepada Proton untuk kami melancarkan model terbaru, iaitu Proton Preve kami. So seperti mana yang kita tahu, ini merupakan produk terkini dari Proton di mana kita menghasilkan kereta bertaraf global, satu-satunya daripada pembuat kereta nasional di negara ini. Okay. You said it's a global, a car that is at a global level. Can you tell us why is it such a big thing, and why do you feel this car can compete with the other cars that are in the world? Okey, seperti yang kita tahu, Proton sebelum ini telah menghasilkan kereta-kereta bertaraf nasional, dan di mana seperti kita tahu juga, kereta-kereta kita telah pun sampai ke benua Eropah dan juga seluruh ASEAN. So seperti yang kita tahu juga, pada masa yang sama, pada kali ini kami menghasilkan kereta bertaraf global di mana merangkumi standard piawai yang digunakan di negara-negara luar. And what exciting features can the user like you and me expect from this car? Okey, seperti yang saya difahamkan melalui group marketing and branding, kereta ini dilengkapi dengan ABS sistem kita, itu braking, dan kita ada GPS, okey, Wi-Fi, di mana anda semua boleh merasai pengalaman baru apabila memandu kereta ini. Thank you so much. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang diucapkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton, dan kita berada di rancangan Apa Kata Pengguna. Dan pada hari ini kita akan dapat mendengar sendiri daripada pengarah urusan Bank Rakyat Malaysia dan tentang khidmat kaunter yang disediakan oleh Bank Rakyat. Selamat datang Tuan Haji Saliman. Selamat datang ke Apa Kata Pengguna. Terima kasih. Dan mungkin menghadapi kesukaran traffic jam sebelum datang ke studio tadi.
Alhamdulillah tidak ada masalah pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kerana menjemput kami. Nah, sekarang ni kita dulu kalau saya biasa dengar dengan Kelab Nuri Bank Rakyat yang sangat terkenal, dan even anak-anak saya kecil pun bila sebut Kelab Nuri mereka sangat gembira. Dan pada hari ini kalau kita tengok Kelab Nuri makin tenggelam, dan khidmat kaunter di Bank Rakyat masih lagi menjadi bualan di kalangan pengguna. Boleh Tuan Haji Saliman sebut, ceritakan sikit apakah perubahan yang Bank Rakyat sedang buat sekarang ni untuk mengatasi kepuasan hati pengguna? Okay, terima kasih Cik Sufki. Bank Rakyat, sebagaimana Cik Sufki kata tadi, memang kita sebelum ini memang kita terkenal dengan simpanan nuri kita, dan alhamdulillah kita masih meneruskan usaha-usaha untuk memasarkan dan meningkatkan penerimaan ataupun pemasaran produk kami ini. Berkaitan dengan pertanyaan Cik Sufki tadi, berkaitan dengan perkhidmatan kaunter kami, sebagaimana dengan perkhidmatan kaunter-kaunter yang lain, pihak kami Bank Rakyat juga tidak lari dari menghadapi cabaran ataupun komen daripada para pelanggan kami tentang perkhidmatan. Pihak bank dari masa ke semasa sentiasa cuba mempertingkatkan perkhidmatan kami, sama ada dari segi sistem, proses kita, dan juga latihan kepada warga kerja kami yang berada di hadapan kaunter. Kita terima semua ini sebagai satu input yang positif, kerana kami percaya dalam memberi perkhidmatan yang baik, kita harus mendengar dan juga mengambil input-input ini dan seterusnya memperbaiki dan terus cuba meningkatkan perkhidmatan di semasa ke semasa. Dan insyaAllah kita akan terus memperbaiki ini, dan kita jangka akan mendapat nampak hasilnya dalam masa terdekat ini. Seperti kita tahu, Bank Rakyat adalah satu bank, tagline-nya pun simpanan anda terjamin dan sentiasa di hati. That is among the antara tagline-nya. Macam mana Bank Rakyat mengaplikasikan apa yang dikatakan melalui tagline? Okey, tagline kami itu Bank Rakyat, bank pilihan anda. Ini merupakan sesuatu yang benar-benar kami cuba dukung dan cuba perjuangkan dalam masa yang terdekat dan juga dalam jangka masa panjang. Antara langkah-langkah yang kami adakan adalah memperkenalkan produk-produk dan perkhidmatan yang kata terkini, khususnya bagi memenuhi setiap lapisan masyarakat. Sebagai contoh, kita tidak lama lagi akan memperkenalkan perkhidmatan akaun semasa, yang mana ini merupakan satu produk atau perkhidmatan yang pertama di Malaysia, yang mana kita telah bekerjasama dengan pihak Bank Negara untuk memperkenalkan satu perkhidmatan yang mana tidak akan menggunakan buku cek dalam berbentuk kertas ataupun fizikal. Ini dapat menjimatkan bukan sahaja kos dari segi pemrosesan akaun semasa dan sebagainya, malah ia dapat menjimatkan kos dalam industri sendiri. Dan ini adalah matlamat kami dan negara untuk mengurangkan kos ataupun memberikan perkhidmatan pada kos yang paling minima. Assalamualaikum. Kita pada hari ini kita ada menerima tetamu khas daripada Universiti Islam Antarabangsa, iaitu Cik Sufki. Cik Sufki, tajuk yang kita bincangkan pada hari ini adalah berkaitan dengan akta universiti ataupun aku berkaitan yang mana para pelajar dihadkan mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti politik. Maybe mungkin Cik Sufki boleh perjelaskan dan kongsi sama kita dan juga para penonton tentang perkara itu. Okey, terima kasih Cik Saliman kerana menjemput terima kasih Cik Saliman kerana menjemput saya ke studio untuk menerangkan lebih lanjut apakah AUKU ataupun Akta Universiti dan Kolej Universiti yang sedang diperdebatkan di Parlimen sekarang ni. Okey. Dan kalau dulu kita tengok pelajar-pelajar universiti sangat eager ataupun sangat berminat untuk berpolitik dalam kampus, dan kita bagi dia orang berpeluang, dia orang berpilihan raya sesama mereka, memilih ketua sesama mereka,
dan mereka ni adalah leaders atau bakal pemimpin yang akan mewarnai kepimpinan negara akan datang. Jadi Kementerian Pengajian Tinggi menggubal akta universiti dan kolej universiti ini untuk membenarkan mereka berkempen dan terlibat dalam pilihan raya di luar kampus. Jadi ini adalah satu perkembangan yang sangat baiklah dalam kita melatih pemimpin-pemimpin yang akan datang, yang akan mewarnai negara kita akan datang, insyaAllah. Lanjutan daripada soalan tadi atau bincang tadi, mengapa sekarang? Perkara ini saya rasa telah dibahaskan ataupun telah didebatkan sejak dulu lagi. Kita tahu pemimpin sedia ada sekarang pun adalah hasil daripada perkhidmatan mereka di peringkat universiti lalu. Dan mengapa sekarang ni ingin diperluaskan ataupun ditekan dan sebagainya? Ya, terima kasih Cik Sulaiman. Soalan sangat bagus. Dan kalau kita mengimbau kembali 20 tahun yang dulu, Tun Mahathir apabila membawa masuk dan establish Malaysian Super MSC Multimedia Super Corridor, di mana maklumat tanpa sempadan. Kalau dulu kita boleh kawal pelajar dalam kampus berkempen, kan, dan kita overlook yang di luar maklumat boleh sampai juga. Sekarang ni maklumat adalah tanpa sempadan. Bila tanpa sempadan, kita tidak sekarang this is the right time, adalah masa yang sangat baik untuk kita memberi pendedahan kepada pelajar. Dunia berubah. Kalau dulu PRU ke-12 kita tak sedar tentang bertaburannya maklumat, ya. Jadi sekarang kita dah mula membuka peluang, membuka ruang kepada pelajar-pelajar untuk berkempen di dalam dan di luar universiti. Rolling. Okay. Good evening. Welcome back to Nadia Coffee. With me here this evening is Miss Lee. Yes. Can you talk more about yourself, Miss Lee? Okay, hi. Thank you for having me here. I'm Ren Hui. My surname is Lee. I work for the US Embassy as a public affairs assistant. Mainly, we monitor the news, any news in Malaysia, published in Malaysia related to the US Embassy or the US as a whole. Yes. Okay. A dumb question. Do you see the president often? I've never. Not really. I even rarely see the ambassador. So. I will talk about a program that we recently launched. Yeah, it's called Peace Corps 50th anniversary, where we will have a photo exhibition that will tour around Malaysia, and to states that where we have our Lincoln Corner station in a state library. Yes. So what are the programs that you offer, activities? What is your target audience for this program? Okay. The target audience is actually all Malaysian citizens, to promote that the ties relationship between US and Malaysia actually started 50 years ago, where US citizens are sent to Malaysia here to educate the public or help in teaching in colleges or even higher education institute on various topics. Do you love your job, Miss Lee? Yes, I love my job. Thank you. Alright, bersama saya hari ini kita ada Puan Siti daripada mana? Malaysian Timber Industry Board. Malaysian Timber Industry Board. Okay, whatever board. Okay, bersama saya ada Puan Siti. Puan Siti, baru-baru ni kita dapat baca di akhbar tentang pembalakan haram yang berlaku di Perak dan Pahang. Okay, sejauh mana kebenaran dan sejauh mana kerosakan yang telah dilakukan oleh aktiviti pembalakan haram ini?
Okay. Terima kasih. Okay, terima kasih Cik Yunus. Okay, terima kasih kerana jemput saya dari mewakili Malaysian Timber Industry Board. Sebenarnya saya ingin terangkan kepada penonton di sini, pembalakan haram adalah tidak berkenaan dengan Lembaga Perincian Kayu Malaysia. Memandangkan kami hanya terlibat dengan pokok yang ditanam setelah ia dikeluarkan dari hutan. Maksudnya apabila pokok itu berada dalam hutan, ia adalah di bawah seliaan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Jadi pembalakan haram di Pahang dan juga Perak tidak ada kena-mengena dengan Lembaga Perincian Kayu Malaysia. So kayu maknanya setelah ditebang. Ya, kayu ialah setelah ditebang dan dibawa keluar dari hutan. Okey, dalam isu itu, apa jurisdiction ataupun bidang kuasa lembaga perkayuan? Okey, kami telah mengharamkan pengeksportan balak ke luar negara memandangkan kami telah mengalami kekurangan bekalan dan dijangka dalam tempoh 10 tahun lagi sekiranya penanaman semula tidak dijalankan, kayu di Malaysia tidak dapat menampung keperluan penduduk tempatan kita. Jadi untuk mengatasi masalah ni, kami telah mengadakan program penanaman semula dan telah dimulakan pada tahun 2005. Kami mensasarkan sebanyak 375,000 hektar pokok hutan ditanam di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Penanaman semula pada tahun 2005, bilakah tempoh penuaian ataupun penebangan pokok yang ditanam? Kami baru sahaja penuaian yang pertama. Kami akan lancarkan di Kota Kinabalu pada bulan 5 nanti dan itu adalah torehan pertama pokok yang ditanam setelah permulaannya pada tahun 2005. Okey, terima kasih.